Buletin Didik 24 November bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 petang tadi. Pelantikan itu dibuat selepas beliau berjaya mewujudkan kerajaan perpaduan melalui sokongan daripada ahli Parlimen Barisan Nasional yang sekadar memperolehi 30 kerusi dalam pilihan raya umum PRU 15 pada 19 November lalu. Pada majlis angkat sumpah itu, Datuk Seri Anwar, 75 tahun, memakai baju Melayu berwarna hitam lengkap bersamping dan bersongkok. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara tepat jam 5.06 petang tadi. Turut berangkat ke istiadat berkenaan ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Istiadat angkat sumpah itu diadakan selepas Seri Paduka memperhalusi titah pandangan Raja-Raja Melayu pada satu perbincangan khas di Istana Negara pagi tadi. Sejurus mengangkat sumpah, ahli Parlimen Tambun itu menandatangani beberapa dokumen berkaitan. Sebelum upacara itu diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Luqman Abdullah. Upacara disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Turut hadir Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Pemimpin parti politik yang hadir ialah pemimpin parti komponen PH iaitu Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, Setiausaha Agong DAP Anthony Lok, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Presiden UPKO Wilfred Madius Tangau. Turut hadir pengerusi BN merangkap Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan. Keputusan PRU 15 pada Sabtu lalu berakhir dengan situasi Parlimen tergantung apabila tiada parti atau gabungan parti politik mendapat majoriti mudah atau sekurang-kurangnya 112 kerusi bagi membentuk kerajaan persekutuan. PH memperoleh 82 kerusi, Perikatan Nasional PN 73 kerusi, Barisan Nasional BN 30, Gabungan Parti Sarawak GPS 23, Gabungan Rakyat Sabah GRS 6, Warisan 3, Bebas 2, manakala Parti Bangsa Malaysia dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM masing-masing menang 1 kerusi. Petang tadi, GPS dan GRS pula menyatakan persetujuan menyertai kerajaan perpaduan yang diterajui oleh Datuk Seri Anwar. Keputusan Istana Negara melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dilakukan susulan perbincangan khas Raja-Raja Melayu berhubung pembentukan kerajaan baru. Ia bertujuan untuk Yang di-Pertuan Agong mendapatkan pandangan Raja-Raja Melayu bagi baginda membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat. Bagi perbincangan khas Raja-Raja Melayu itu, kenderaan rasmi dari Istana Johor pertama dilihat memasuki pintu utama Istana Negara pada jam 9.40 pagi dengan membawa Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ini diikuti konvoi kenderaan pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah pada 10.21 pagi. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail pula berangkat tiba pada 10.29 pagi disusuli Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah 10.46 pagi. Seterusnya, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir dan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Perbincangan khas itu dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah.
Ia diadakan susulan sesi menghadap Wakil-Wakil Barisan Nasional BN dan Gabungan Parti Sarawak GPS secara berasingan di Istana Negara semalam. Manakala sesi menghadap Ketua-Ketua Gabungan Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN dilakukan secara berasingan pada Selasa. Berdasarkan kenyataan media Istana Negara susulan perbincangan khas itu, Al-Sultan Abdullah berkenan mewasalkan kepada Raja-Raja Melayu proses pelantikan Perdana Menteri baru susulan daripada PRU ke-15 pada 19 November lalu. Tambah kenyataan media itu, proses itu adalah bagi membolehkan Seri Paduka Baginda membuat keputusan melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri selaras dengan Perkara 42-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan. Telah menerima pelbagai anugerah baik di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Sikap dedikasi serta kewibawaan Cikgu Lee So Im daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bintang Utara Ibu Negara terus diiktiraf. Terbaru, beliau juga adalah antara penerima anugerah Cikgu Juara Digital 2022. Menurut Cikgu So Im, penggunaan digital dalam sesi pengajaran dan pembelajaran PDP secara tidak langsung memberi kelebihan kepadanya apabila dinobatkan sebagai salah seorang penerima anugerah Cikgu Juara Digital. Ramai yang gunakan digital, tetapi ada tak kita guna digital untuk melaksanakan 21st century learning? Macam mana kita gunakan digital itu untuk mencungkil kemahiran 4K itu? Contohnya, macam mana kita buat aktiviti yang menggunakan digital yang boleh memperkasakan kemahiran komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan juga inovatif di kalangan murid-murid itu. Mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan terutama subjek kimia selama 33 tahun, Lee So Im juga merupakan salah seorang pemenang Anugerah Guru Global. Anugerah itu diperolehi beliau melalui program Microsoft Innovative Educator Expert MIEE sebanyak 2 kali berturut-turut bagi tahun 2020, 2021 dan 2022-2023. Pencapaian demi pencapaian yang diraihnya secara tidak langsung membantu beliau untuk mengetengahkan bakat dan projek anak didiknya ke persada dunia. Projek yang mereka hasilkan itu saya hantar untuk pertandingan di luar negara iaitu anjuran British International Education Innovation di London. 3 kumpulan dapat hadiah iaitu mereka dapat Best Video, Best Report dan juga Rising Star yang hampir pada top 3 pada tahun 2020. Jadi kalau bayangkan kalau mereka tak minat, macam mana mereka boleh menyiapkan projek dan projek mereka mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ya? Lepas tahun berikutnya dapat pula champion. Menurut Cikgu So Im, apa yang lebih bermakna baginya sebagai seorang guru adalah apabila murid-murid dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar dalam kehidupan seharian, sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi menggunakan kemahiran yang dipelajari mereka di dalam kelas. Cikgu So Im turut menasihati guru di luar sana untuk sentiasa memperbaiki diri dan belajar ilmu baru, terutama berkaitan teknologi dan digital supaya PDP dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Program Cikgu Juara Digital 2022 dianjurkan oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC sejak 2019. Ia merupakan antara inisiatif menjejaki dan mengenal pasti guru yang berkelayakan menjadi penentu arah aliran atau penanda aras berhubung teknologi pendidikan negara. Pasukan pelajar jurusan Kosmetologi College Vocational Keningau menghantar penyertaan video ulasan produk ke pertandingan video pendek International Social Shorts Antwerp yang berpusat di Belgium. Majlis kemuncaknya akan berlangsung Sabtu ini. Video berkenaan membabitkan ulasan mereka ke atas beberapa produk kosmetik. Pasukan ini terdiri daripada 4 pelajar iaitu Emily Teo Sin Yi, Jasmine P. Molidu, Elsie Anthony dan Glennis Lajurus David. Setiap daripada mereka memberi ulasan mengenai 4 produk kecantikan yang berbeza.
Emily Teo Sin Yee menunjukkan cara menggunakan sejenis celak daripada jenama tertentu sambil menyenaraikan kelebihan produk itu. Ia disusuli Jasmine P. Molidu yang mengesyorkan versi baru set gincu terdiri daripada pelbagai warna yang boleh dicampur dan dipadankan agar bersesuaian dengan majlis atau aktiviti sosial yang bakal disertai si pemakai. Elsie Anthony seterusnya menjelaskan kebaikan menggunakan sejenis produk maskara hasil keluaran jenama luar negara yang dilengkapi 2 berus untuk bulu mata bawah dan bulu mata atas. Ahli pasukan keempat iaitu Glenys Lajurus David memberi ulasan yang positif berhubung kaedah menggunakan lotion pelindung matahari yang dihasilkan sebuah syarikat terkenal. Pengarah kolej itu, Johari Elias Jaibet Sabin, berasa gembira dengan inisiatif pasukan ini kerana mereka telah mencipta kandungan berbentuk video ulasan produk yang selaras dengan program vokasional yang mereka sertai iaitu kosmetologi. Beliau merasakan penciptaan kandungan sebegitu dengan unsur pendidikan mampu mengasah kemahiran dan minat pelajar dalam bidang vokasional. Ia juga membantu mereka menjadi lebih cekap dalam bidang pekerjaan dan keusahawanan di masa hadapan. Usianya baru 6 tahun, namun kepetahan dan kelincahannya menari sambil berlakon menyanyikan lagu mendapat perhatian warga maya. Nur Fatia Syafira Muhammad Syamizam menjadi tular apabila video persembahannya dikongsi di pelbagai platform media sosial sehingga mencecah jutaan tontonan. Kanak-kanak itu merupakan murid pra di Sekolah Kebangsaan Santan di Kangar. Video yang tular itu adalah persembahan adik Fatia bersama rakan-rakannya sebagai mewakili sekolah pada Expo Transformasi Pendidikan di Kangar penghujung Ogos lalu. Mula-mula rasa susah, lama-lama adik jadi syok pula. Ingat lagi tak menari? Dekat rumah menari? Lagi lagu apa lagi yang adik pandai menari? Tu hari tu orang 3. Anak bongsu daripada 3 beradik ini berkata dia seronok apabila dikenali ramai namun memegang nasihat ibunya yang mahukan dia melakukan setiap tugasan dengan baik. Fatia juga tidak kekok, malah bersedia membuat persembahan walaupun secara spontan di hadapan kelas. Selain Fatia, persembahan rakannya Putri Sarah Jasmine Megat Suhaidi juga antara yang mencuit hati. Pertama tu macam rasa inilah macam masa bermula jadi lupa ingat sikit. Lepas tu adik, kalau dah lama adik boleh tak menari. Difahamkan tarian itu adalah idea guru besar mereka Syagul Yohanis Muhammad Yusof sebagai acara persembahan ketika lawatan Jabatan Pendidikan Perak ke sekolah mereka. Walaupun dalam tempoh yang suntuk, guru kelas Wahizah Abdul Wahab bersama pembantu pengurusan murid pra Mazniyati Cik Ani berjaya menggalas tugas itu. Apabila hari yang kita on tu, persembahan dia orang tu memang cantik lah. Orang kata terhibur. Barulah Jabatan Pendidikan tu minta lagi jemputan untuk buat di JPN. Waktu tu lah yang viral tu. SK Santan mempunyai 50 murid pra yang terbahagi kepada 2 kelas. Suasana pembelajarannya begitu unik di mana murid turut diajar berdikari dan berdisiplin dalam segala aspek termasuklah ketika waktu makan. Masih bersama Buletin Didik. Pelakon Nicole Kidman dinamakan sebagai penerima anugerah pencapaian seumur hidup Institut Filem Amerika AFI. Ia adalah sebagai penghargaan atas kerjanya dalam industri perfilman dan televisyen. Kidman, 55 tahun, amat berbakat dalam bidang lakonan sehingga pernah memenangi anugerah Oscar dan Emmy. Pelakon Julie Andrews adalah penerima anugerah itu untuk tahun ini. Penerima lain anugerah itu termasuk Denzel Washington, George Clooney dan Diane Keaton. Kidman yang pernah dicalonkan untuk anugerah Oscar sebanyak 5 kali adalah warga Australia pertama menerima anugerah AFI. Beliau akan menerima anugerah itu pada Jun tahun depan di Los Angeles.
Filem Top Gun Maverick akan mula disiarkan melalui perkhidmatan penstriman mulai 22 Disember depan. Top Gun Maverick mengumpul sebanyak lebih $1.48 bilion Amerika sejak mula ditayangkan di pawagam 7 bulan lalu. Filem itu dilakonkan Tom Cruise sebagai watak utama. Ia mula ditayangkan pada penghujung Mei lalu selepas ditangguhkan selama lebih 2 tahun berikutan pandemik COVID-19. Langkah itu berbaloi apabila ia muncul filem nombor 1 di Amerika Utara untuk 3 minggu berturut-turut. Malah semasa Hari Buruh September lalu, ia merampas kembali kedudukan teratas carta filem paling laris. Ogos lalu, Top Gun Maverick disiarkan secara premium berdasarkan permintaan pada harga $20 dan kembali menaiki carta filem paling banyak ditonton. Ikon Natural History Museum di London, replika dinosaur T-Rex sememangnya tidak perlu diperkenalkan lagi. Menjelang musim sejuk kali ini, replika gergasi terkenal itu disarungkan pakaian diperbuat daripada fabrik berbulu dan tebal. Baju jenis jumper Christmas itu diperbuat khas daripada bahan-bahan kitar semula. Ia turut dilengkapi topi ala Santa Claus. Penampilan ini menarik perhatian pengunjung khususnya kanak-kanak yang kebiasaannya sudah pun terpukau dengan replika T-Rex sedia ada. Natural History Museum adalah institusi kaji selidik berpengaruh yang menerbitkan lebih 700 kertas berkaitan bidang sains setiap tahun. Koleksi dinosaur di sini antaranya meliputi Diplodocus yang besar dikenali sebagai DP yang dihadiahkan pada tahun 1905. Baiklah, rasa-rasanya ramai yang masih tidak tahu bahawa maskot Laib untuk Piala Dunia 2022 sebenarnya berasal dari China. Ia sekaligus meningkatkan kualiti produk buatan China atau Made in China di peringkat antarabangsa. Menurut ahli perniagaan Chen Legang, pasukannya memperolehi kontrak untuk mengeluarkan Laib selepas mengalahkan berpuluh pembekal lain dari serata dunia. Tambahnya, Laib dihasilkan menggunakan mesin sulaman automatik, pada masa sama meningkatkan produktiviti. Bagi mengekalkan keunikannya, kebanyakan kerja masih dilakukan dengan tangan. Sebanyak 8 prototipe dibangunkan berasaskan lakaran asal yang dikeluarkan oleh FIFA sebelum ia diluluskan. Laib dalam bahasa Arab bermaksud pemain serba boleh. Ia mempunyai bentuk seperti layang-layang dan rangka bagi memastikan ia kelihatan seperti beralun, melayang dan boleh berdiri. Hai adik-adik, artifak pilihan kita pada hari ini adalah scroll kaligrafi Sini. Apakah itu Sini? Sini adalah tulisan kaligrafi yang berasal dari perkataan Arab iaitu Sin yang bermaksud Cina. Penulis hot Islam di China menulis di atas scroll kertas dengan menggunakan berus lukisan tradisional China. Kaligrafi seperti ini akan dilukis di atas kertas atau lembaran kain sutera. Contoh terawal tulisan Sini adalah dari dinasti Ming yang boleh didapati di mihrab masjid di China. Penulis hot China menggemari ayat Al-Quran, syahadah, basmalah dan juga 99 nama Allah. Ayat-ayat ini juga diubah menjadi kaligram seperti dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pasu, buah-buahan, bunga-bungaan atau pedang. Tahukah adik-adik, sebahagian daripada hasil karya ini boleh mencapai sehingga 100 kaki panjang. Gulungan scroll ini akan dibentangkan dari kanan ke kiri sedikit demi sedikit untuk digantung pada dinding. Bukan mudah mendirikan belon-belon gergasi yang sinonim dengan perarakan Thanksgiving di Amerika Syarikat. 100 sukarelawan dilapor mengambil masa 8 jam untuk memasukkan angin ke dalam belon-belon tersebut. Paparan persediaan perarakan itu mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan kita jumpa lagi.